الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. InsyaAllah malam ini kita sambung. Minggu lepas kita baca surah An-Naml dan tafsirannya menurut kita baca tafsir Al-Quran Abdul Asir, tafsir Al-Quran di radio oleh Ustaz Ahmad Husain Haji. Dan juga kita rujuk juga satu kitab Al-Quran Durrut Tafasir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama yang terkenal yang telah menafsirkan Al-Quran keseluruhannya juga. Jadi ada dua lah tak ni yang mereka pun ambil daripada kitab-kitab tafsir yang sebelum mereka seperti Ibnu Katsir, Tabari dan sebagainya. Baik, kita hari malam ni kita sambung. Minggu lepas kita takdan ayat yang ke-9 10 surah An-Naml. Dalam sini apa nama ni, muka surat 377. Ayat tu An-Naml. Tosin. Okey, saya baca seorang dah 910, baca balik ayat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. 10 Sadaqallahul Azim. Kita tengok dulu dalam tafsir Ahmad Husain Haji ayat yang ke-9. Ya Musa, wahai Musa. 377. Wahai Musa, ya Musa. Innahu, sesungguhnya akulah, sesungguhnya anallah, akulah Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yakni Nabi Musa alaihi salam manakala mendengar suara yang memanggilnya, dia menjadi asyik, ingin mengetahui lebih lanjut. Maksudnya bila dengar suara macam duk panggil dia, panggil Nabi Musa AS pergi ke tempat tersebut, arah tujuan suara yang macam memanggilnya itu, dia menjadi asyik nak cari tahu apa ni. Semasa itu kedengaranlah titah Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, sesungguhnya yang mengajak bercakap-cakap denganmu itu ialah Allah, Tuhan yang perkasa menguasai segala sesuatu. Dialah Tuhan yang bijaksana dengan tutur katanya dan perbuatannya, yang tidak ada cacat celah, sempurna segala sifat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sifat Allah ialah Allah bersifat dengan segala kesempurnaan. Yang kurang ialah kita sebagai makhluknya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan zatnya. Yang memanggil Nabi Musa itu ialah akulah Tuhanmu, Allah Rabbul Alamin. Kemudian wa alqi asak falamma ra'aha, wa alqi asak, dan lemparkan, campakkanlah, baling tongkatmu, asaka, tongkatmu, asa, tongkat, ka, kamu, tok tongkat hang, macam tu kita kata tok tongkatmu, mutuk tongkat, boleh buat lah kan. Ni ada cerita dia lagi lah. Kalau dalam surah Toha, ayat-ayat tu apa pada kita, bahasa kita kan. Ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Allah Ta'ala tanya. Nabi Musa kata, ni tongkat saya. Hang buat apa dengan tongkat? Tongkat ni hawan. Salah satunya disebut dalam ayat tu ialah untuk halau kambing-kambing. Qala ya asay atawakkau 'alaiha, untuk dia berpegang, ataupun untuk tongkat ni untuk apa? Bila kita pegang tu kita kata apa? Bersandar. Bersandar. Untuk bagi kita kukuh lah. Jalan tu nampak kemat. Macam tu lah. Waliya fiha ma'arib ukhra, ada yang lain lagi lah. Halau kambing kan dengan tongkat kan, bagi apa nama dan sebagainya lah. Tu dia punya tongkat. Macam tu je lah. Waktu tu Allah Ta'ala kata, lah ni lompat, lempak tongkat. Falamma ra'aha, manakala dilihatnya tongkat itu bergerak, ka'annaha jan, seperti mana seekor ulat wala mudbira wala yu'aqib, larilah ia ke belakang, tidak boleh untuk kembali. Tahu dia punya tongkat duk pakai lama mana dah, tiba-tiba tahu tongkat Allah Ta'ala suruh tahu tongkat dia ulat, lapak lari keluar belakang, lapak lari lah. Macam tu, tak kembali lah. Kemudian ya Musa, Allah Ta'ala berfirman, panggil Nabi Musa, la takhaf, tak usah hang takut. La takhaf, tak usah takut. Ini sesungguhnya aku, la yakhafu, tidak akan siapa pun takut, ladayya al-mursalun. Maksudnya sesungguhnya Rasul tidak akan ada rasa takut di sisiku. Siapa yang Allah Ta'ala sayang, kasih kepada dia tidak ada rasa takut, berani. Yang dia takut, sebab yang dia takut hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok zaman para sahabat dulu ni, zaman Nabi dulu, para sahabat takut mati tak? Tak takut mati. Kalau perang tu berebut-rebut duduk depan, berebut nak mati. Kita berebut tak mau mati. Kalau kata perang, tak berani duduk depan, takut mati. Siapa takut mati? Takut amalan tak cukup lagi. Siapa suruh tak cukup? Pulun lah kan? Macam tu lah. Masya Allah, tabarakallah. Macam tu. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya para kekasih Allah tidak ada pada dirinya rasa takut dan gelisah, duka cita. Tak ada. Pasal apa kita ni ada duka cita, rasa takut? Pasal kita bukan wali, kita bukan lagi kekasih Allah. Maka kita kena berusaha lagi, zikir dengan fokus, khusyuk, banyakkan amalan sunnah, salawat, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Baik.
Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihi salam tanda kekuasaannya supaya dapat disaksikan oleh mata kepalanya sendiri dengan bertitah, campakkanlah tongkatmu. Jadi tongkat Nabi Musa ni bukan tongkat yang biasa-biasa. Apakala dicampak tongkat, tukar jadi ular bergerak-gerak cepat, pantas, tangkas. Kalau tekat ular daun, kalau tekat ular patung, ular getah, duk beli kat ekor RM2, tak apa. Ni silat-silat patuk kita tak pasal. Kita tu ular hak ekor RM2 tu pun cuba petuk kat kawan sebelah, tengok air dia geli, dia lompat, tak tahu lah. Tak percaya, beli kat ekor tengok. Maklum duk balik tu tok dia, tengok lagu mana cerita. Dia boleh jalan tu, lari tu, kata tak cukup tanah. Tak cukup tanah, apa lagi masuk dalam tanah. Seketika itu juga Musa undur belakang. Undur belakang. Air risau dia tengok ni. Bukan ular yang biasa-biasa, bukan ular lidi. Saya pun tak tahu naknya ular apa tau. Tidak mahu lagi kembali kerana tersangatlah takutnya. Dia takut kena lari ni. Kadang-kadang orang ni bila takut dia lari itu lebih daripada juara dunia lomba lari. Jangan main. Ada okey. Dia pun duk kaji macam mana seorang ibu di Jepun, tak silap saya. Dia ni baru balik daripada kedai. Pergi rumah dia tinggi. Rumah pangsa ke kondominium ke apa, lebih kurang lagu tu lah. Betul nak sampai dekat dia tengok siapa dia, tengok anak dia. Dia tinggal atas tu. Dia rabat ke lagu mana, jatuh. Dia tengok anak jatuh, tengok anak aku jatuh. Dia boleh lari daripada jauh. Lari tu laju ya amat, sampai dia boleh sabut anak dia tu. Punyalah sampai macam tu. Manusia dalam keadaan macam tu, dia jadi satu, keluar dia punya power dia tu, sampai jadi macam tu. Dalam apa nama kita punya orang apa? Kita punya cerita zaman berzaman. Pada zaman dahulu, budak tengok kan ada. Kan kita cerita lagu tu lah, ada cerita lawak macam itulah, wallahu alam betul tak betul. Kan ada seorang raja, dia nak kahwinkan anak dia, tapi tak tahu nak pilih lagu mana lah calon untuk anak dia ni. Raja nak kahwin anak dia tu pun mesti kemas. Kan nanti kokok nak ganti dia. Nanti tu nak buat ke mana? Kita buat pertandingan. Kita buat pertandingan, siapa boleh menyeberang sungai ataupun kolam yang mereka buat tu, buah buaya dalam tu. Dia tak? Tahu tak cerita tu? Tahu kan? Buah buaya dalam tu. Siapa sanggup menyeberang kolam ini daripada tebing nu ke tebing ni, selamat. Hadiah kahwin dengan puteri peta. Siapa sanggup? Semua nak menikah dengan puteri raja. Tanya saya pun, boleh ke? Tapi nak lepas boya tu, tak lepas. Tiba-tiba ada seorang terjun. Dia berenang lepas. Dia berenang sungguh. Ligan boya tak ada ligan sampai ke tebing sana. Tu dia hebat orang ni. Dialah yang berani, dialah yang menang. Kemudian raja pun kata, ni calon menantu beta. Saya tak mau jadi menantu, saya nak cari satu je. Apa dia? Saya nak cari siapa hak duk tolak saya tadi ni. Bukan dia nak terjun pun, orang tolak masuk dalam kolam tu. Jadi dia terpaksa pun selamatkan diri dia dengan sepenuh kuat hati, habis ring kita kan. Berenang. Orang kalah berenang hak yang nombor 1 dunia. Pasal takut sangat macam tu. Kes ni yang berlaku kat Nabi Musa ni, kita kata kan.
Macam tu lah kita kata kan. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Tapi kalau kata orang, kasih Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada rasa takut dia kerana dekat dengan Allah Taala menyebabkan dia menjadi orang yang berani. Okey. Lagi ka'annaha su'ban. Okey, selesai. Ini pun dalam tafsir nu pun samanya, lebih kurang. Baik. Habis dah 10. Habis 10. Kita masuk ayat yang ke-11. Jadi kita baru kita dah baca balik. Kita baca pula. Pasal minggu lepas kita baca sampai 10 saja. Boleh? Sedia? Mana? Illa man zalama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Lupa kita baca sikit-sikit. Okey, illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. Dengar siap. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Baik, sadaqallahul azim. 5 ayat dulu.
InsyaAllah kita terus tengok baca tafsiran dia. Illa man zalama. Tadi dia sebut dalam ayat sebelum tu, kekasih Allah, para Rasulullah, para rasul, dia tidak ada rasa takut kerana mereka ni dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan kepada mereka keberanian, tiada ketakutan selain daripada Allah. Pada Allah Ta'ala, mereka jadi takut, menangis, teriak, dan menggeletar tubuh badan, dan hati mereka menjadi tenang. Baik, illa man zalama, kecuali orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni nampak macam gedebe, macam orang macam kemai hebat dahsyat. Sebenarnya mereka hidup dalam ketakutan. Kemudian menukarkan, summa baddala husna, dia menukarkan kebaikan lepas dia buat jahat. Dia berasa juga lepas buat jahat dia buat kebaik. Mana orang buat jahat ni tak sebenarnya dia sejak buat jahat sentiasa ada juga buat baik. Tapi kadang-kadang siapa sebab nak tutup jahat, gali lubang digali untuk menutup lubang, macam tu punya nyanyi dulu kan. Gali lepas tu tutup lubang, macam tu. Dia buat jahat, dia tutup, tak bagi nampak. Tak boleh macam tu. Sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik, kita tengok dia punya huraian dia. Yakni, tetapi barang siapa dari hamba-hambaku yang telah buat anaya, dia akan rasa takut. Siapa yang dia zalim diri dia, zalim orang lain, dia akan adakan rasa ketakutan. Dia akan ada rasa gelisah, tak sedap, tak selesai, apa benda tak tahu. Duduk dalam keadaan yang gelisah. Kecuali orang yang anaya itu kemudian bertaubat, kecuali bertaubat. Jadi antara perkara yang menyebabkan kita tenang ialah kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan. InsyaAllah hati akan jadi tenang. Dengan menukar kesalahannya yang sudah menjadi orang yang baik-baik, aku ampunkan dia akan segala dosa. Tapi kalau ada hamba yang buat zalim, kemudian dia betul-betul bertaubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ampunkan dosa-dosa dia. Dengan syarat jangan dia syirik kepada Allah. Lagi dia tak syirik kepada Allah, dia tetap mengaku Allah adalah Tuhannya, dan Muhammad itu adalah Rasulnya, maka ada peluang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika, Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Besar sekali manapun dosa yang dilakukan, ada peluang lagi untuk Allah Ta'ala ampunkan. Tetapi kalau dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala, menukar agamanya dan sebagainya, maka hang buat baik datang manapun, hang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana asasnya ialah keimanan, akidah yang benar, yang sahih. Baik. Seperti mana? Dia kata seperti tukang dosa, tukang sihir yang bermain sihir kemudian telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita dia nanti ni dia cerita kat mana? Nabi Musa bertanding siapa kemah, siapa hebat sihir mereka. Sama ada sihir yang telah dibuat oleh penyihir Firaun, ataupun dia kata Nabi Musa lebih hebat buat pertandingan. Macam tu. Bila buat pertandingan, di sini dia sebut
detail ada dalam surah lain, tak apa. Jadi saya sebut pun ringkas juga. Jadi bila bertanding, pakat tauk habis ulang, ada pakat tauk tongkat dan tongkat ulang depa tu jadi tongkat dan tali depa jadi ulang, maka semua pakat takutlah. Hak mai tengok tu, ramai rakyat jelata yang mai tengok pakat takut. Nabi Musa tak lempak lagi dia punya tongkat dah. Giliran Nabi Musa tongkat, lempak tongkat dia tukar jadi ulang yang hebat, yang besar, yang gerun. Dia mengalahkan ataupun makan ulang yang lain. Tu dia terkejut habis. Tu dia punya dahsyat, kami tak bisa tengok. Tukang-tukang sihir tu pun jadi takut. Mereka pun sujud, mereka pun mengaku dan ikrar, mengucap dua kalimah syahadah, mengucap kalimah tauhid, masuk Islam. Dulu dia buat zalim, main sihir dan sebagainya. Jadi bila kita tengok kebesaran, kehebatan, mukjizat Rasul yang bernama Nabi Musa alaihi salam, depa akur. Ini kata bukan manusia biasa yang buat guni ni. Hak buat guni ni orang tak boleh buat. Betul-betul mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Mukjizat ni sesuatu yang didatangkan oleh Nabi dan Rasul, dan orang tak boleh tiru mereka. Tak boleh tiru. Macam Quran ni, sampai hari ni tak boleh tiru sebiji macam Quran ni, walaupun satu ayat ataupun dua ayat, tak boleh buat. Itu yang dahsyatnya. Di zaman itu tongkat Nabi Musa relevan, orang panggil sesuai lah dengan keadaan waktu tu. Ramai penyihir. Jadi Nabi Musa pun dibekalkan kepada tongkat itu, menunjukkan bahawa dia adalah Rasul Allah yang ada mukjizat. Bila tengok ulang daripada tongkat Nabi Musa tu, pakat menyungkur sujud depa beriman kepada Tuhan Musa alaihi salam. Bandingan ayat ini sama ayat 82. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Sesungguhnya aku ini sememangnya maha pengampun kepada siapa yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amalan saleh, kemudian dia mendapat petunjuk. Jadi kita pun kalau ada apa-apa yang berlaku kepada kita, kita tak tahu dah nak mengadu kat siapa dia? Allah Ta'ala lah. Kita tunduk sujud, minta. Bila kita macam tu punya keadaan, kita dalam keadaan merendahkan diri dan mengaku kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita, pada waktu itulah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus. Pasal apa? Orang dia tak jumpa jalan yang lurus, jalan yang benar, kerana dia tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah sesat jalan daripada awal. Jadi kita apapun kembali kepada Allah Taala. Baik. Dan seperti ayat 110 surah An-Nisa, wa man ya'mal su'a, siapa yang melakukan kejahatan, au yazlim nafsah, atau dia zalim kepada diri dia sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon keampunan Allah, yajidillaha ghafurar rahima, dia akan dapati Allah Ta'ala ni Masya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita rasa tak Allah Ta'ala ni sayang kat kita? Kenapa dia rasa? Rasa tak? Apa tanda Allah Ta'ala sayang kat kita? Kenapa dia rasa? Apa tanda dia? Kita boleh beramal ibadat, kita boleh main duduk dalam majlis ilmu ni, kira Allah Ta'ala sayang kat kita lah. Kena rasa sayang Allah Ta'ala sayang kita tu. Kalau Allah tak sayang kat kita, kita duduk lena lah ni. Lena tak buat apa, maghrib pun terlepas. Kan? Jadi macam tu. Ataupun kita duduk buat benda-benda yang menyebabkan dosa, ataupun benda-benda yang lara. Maknanya Allah Ta'ala
Tak berapa nak sayang lah kalau macam tu. Tak kata tak sayang langsung, tak patut tengok kan, kita kata macam tu lah. Tapi kita boleh tengok bila Allah Ta'ala sayang seseorang hamba itu, Allah Ta'ala akan bagi dia lorong untuk dia berjalan di lorong tersebut. Lorong itu sampai kepada Allah, sampai ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena rasa sayang tu. Allah ni sayang kita, kita pun sayang Allah. Masya Allah. Saya teringat a bit liu lah. Tuan-tuan dan puan, Allah sayang kita. Oh, kan? Kita kena menangis, minta doa Allah Ta'ala. Doa boleh tu, buat motivasi panggil maklum. Motivasi dewasa, penceramah dia ialah maklum. Baik. Kemudian kesan daripada ayat ini menunjukkan bahawa betapa besarnya dosa seorang itu kalau dia kemudian menyesali dan kembali tidak melakukannya, bahkan bertaubat dan minta ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala terima taubat kita. Baik. Maknanya kita kena minta ampun Allah Ta'ala sentiasa dan selalu. Lallah asyaddu farhan. Allah Ta'ala ni sebenarnya sangat suka bitaubati ahadikum, dengan taubat seorang hamba itu. Allah suka bila kita bertaubat minta ampun. Allah Ta'ala sangat suka. Sangat suka Allah Ta'ala itu kepada hamba yang minta ampun kepadanya itu. Lebih suka, lebih lagi daripada seorang itu yang hilang barang. Dia jumpa barang dia, hilang barang yang berharga, kemudian jumpa barang, seronoknya. Allah Ta'ala lebih suka daripada kawan yang hilang barang dan jumpa barang dia balik. Baru ni ada orang main rumah saya, ni makcik jumpa rantai tangan mah fashion dulu punya lah, sikit kan. Tadi fashion tu fashion old style punya. Tadi style baru macam-macam kan. Apa perlu cekak wah. Apa pulut dakak, pulut tak dakak, pulut macam-macam, pulut basi, pulut macam-macam, pulut kuning. Dan ni kan. Dulunya kita boleh nampak ni style dulu ni. Sungguh. Tak ni tak tahu jumpa orang tu siapa, tanya siapa pun tak tahu. Pakcik pi lah kedai kata. Kalau kira tu dia main berakhir lah ke tempat aku ya. Dalam lebih kurang 4,000 boleh tu. Antai tak besar mana saya pakai tak terluih. Duk esok kan lusa. Amai. Ini ke antai saya. Bukan saya.